Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Untuk subjek pengurusan diri KSSR tahun 1, pada hari ini kita akan belajar kemahiran kendiri. Standard kandungan iaitu 1.1 bahagian anggota badan dan standard pembelajaran 1.1.2 menjelaskan dengan contoh fungsi anggota asas bahagian kepala, badan dan kaki. Pada hari ini, kita akan ulang kaji semula pelajaran kita pada minggu lepas. Yang kedua, kita akan mempelajari fungsi anggota badan. Yang ketiga, kita akan ada sesi soal jawab. Dan yang keempat ialah tugasan. Sudah bersedia murid-murid? Sebelum kita mulakan PDPR kita akan baca doa belajar dulu. Okey, murid-murid Muslim, tanda tangan dulu. Kita baca doa dulu sebelum kita mula belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang pertama, kita akan ulang kaji semula anggota asas yang telah kita pelajari. Okey, yang kita belajar minggu lepas ada 3 bahagian anggota badan. Okey, tengok gambar ni murid-murid. Yang pertama ialah bahagian kepala, yang kedua ialah bahagian badan, yang ketiga ialah bahagian kaki. Okey, ulang semula. Yang pertama ialah bahagian kepala, yang kedua ialah bahagian badan dan yang ketiga ialah bahagian kaki. Okey, di bahagian kepala kita ada mata, telinga, hidung dan mulut. Mata, telinga, hidung dan mulut. Okey, di bahagian badan kita ada, kat sini kawasan dada. Okey, dada. Kat sini kawasan perut. Dan ini ialah tangan. Okey, tangan. Okey, manakala bahagian ketiga iaitu bahagian terakhir kita ada dari sini sampai bawah ni. Okey, ada lutut, ada peha, bawah ni ada betis, ada kaki, ibu jari kaki apa semua. Okey, ini ialah bahagian kaki. Jadi ada 3 bahagian anggota badan iaitu kepala, mata, telinga, hidung, mulut yang semua di bahagian kepala. Kemudian badan. Kat badan ada dada, perut dan tangan. Dan yang terakhir ialah kaki. Ada lutut, peha, betis, jari kaki dan sebagainya. Okey, boleh murid-murid? Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan belajar di bahagian yang kedua ialah fungsi anggota badan. Okey, sudah bersedia? Okey, betulkan dulu tempat duduk, betulkan dulu badan, luruskan badan. Okey, dah bersedia? Okey, bagus. Yang pertama kita akan belajar ialah bahagian mata. Okey, cuba pegang mata masing-masing. Ya, kita akan belajar bahagian mata. Fungsi mata ialah untuk melihat. Fungsi mata ialah untuk melihat. Okey, kalau tengok gambar tu, ada seorang budak sedang melihat ataupun menonton televisyen. Okey, antara lain ialah tengok yang pertama tu. Gambar yang pertama tu ialah gambar apa murid-murid? Gambar lampu isyarat dekat jalan raya. Okey, kita guna mata untuk tengok apa yang ada di hadapan kita. Contoh masa mak ayah tengah bawa kereta, ada lampu isyarat. Jadi kita boleh nampak. Guna mata kita tengok lampu
isyarat ni. Ada warna merah, kuning, hijau. Okey, kita guna mata untuk melihat. Okey, gambar yang kedua ni, kita guna mata untuk melihat papan tanda. Contoh dekat jalan raya tiba-tiba ada papan tanda bahaya. Jadi kalau bahaya maksudnya kita tak boleh pergi ataupun kita kena berhati-hati. Dan gambar terakhir ni gambar apa? Gambar apa agaknya? Gambar ni dia sedang tengok makanan. Makanan apa dia nak makan hari ni? Contohnya murid-murid hari ni tengok, pergi dapur, tengok, ada makanan apa hari ni? Nak makan biskut ke? Nak makan nasi lemak ke? Jadi kita guna mata untuk melihat makanan yang kita nak makan. Okey, banyak benda yang kita boleh lihat. Okey. Seterusnya ialah gambar hidung. Okey, ini gambar hidung. Okey, cuba murid-murid pegang hidung masing-masing. Ya, hidung. Fungsi hidung ialah untuk menghidu. Menghidu ni maksudnya kita nak bau sesuatu tu. Kalau kita tengok gambar tu, pakcik tu tengah bau durian. Durian kan bau wangi, kuat bau dia. Jadi dia nak bau, jadi dia dekatkan dengan hidung dia dan dia bau durian tu. Siapa suka makan durian? Angkat tangan. Okey, ni antara contoh lain. Yang pertama ni, budak ni dia tengah bau sesuatu. Bau tu seakan-akan bau pizza. Jadi kita guna hidung untuk menghidu bau makanan. Contohnya hari ni mak masak apa? Mak goreng ayam. Sedapnya bau ayam goreng. Sedapnya bau KFC. Sedapnya bau McD. Jadi kita guna hidung untuk bau. Okay, yang kedua, seorang budak ni dia pegang bunga. Jadi dia sedang bau bunga. Bunga bau apa? Bau yang wangi. Jadi kita guna hidung untuk menghidu bau-bau yang wangi. Contohnya bau bunga, bau perfume, bau minyak wangi yang mak ayah kita pakai. Bau apa lagi wangi? Bau penyambung fabris, bau sabun basuh baju. Itu semua ialah bau-bau yang wangi. Jadi macam mana kita boleh bau tu? Kita guna hidung. Dan yang terakhir tengok gambar ni. Dia buat apa ni? Dia tutup hidung, muka dia berkerut. Dia bau-bau yang busuk daripada kasut ni. Maksudnya dengan hidung kita juga boleh bau ataupun hidu bau yang busuk. Contohnya kita tengah lalu-lalu, tiba-tiba ada bau busuk. Kita pun tengok rupa-rupanya ada sampah. Contohnya depan rumah ada sampah, ada lori sampah lalu. Itu ialah bau busuk. Jadi kita bau guna hidung. Jadi bila kita bau, kita tahu. Oh, ni bau busuk. Ini bau wangi. Ini bau KFC. Ini bau perfume mak ayah kita pakai. Jadi kita guna hidung. Seterusnya ialah telinga. Okey, telinga. Cuba murid-murid pegang telinga masing-masing. Okey. Fungsi telinga ialah untuk mendengar. Mendengar. Contohnya dalam gambar tu, seorang perempuan ni dia sedang mendengar muzik. Okey, kita tengok contoh ni. Kita guna telinga untuk dengar bunyi-bunyi haiwan. Contohnya kita bangun pagi, hari ni kita dengar bunyi burung. Ada bunyi burung. Kemudian kalau ada jiran-jiran kita yang bela ayam, kita akan dengar bunyi ayam. Bunyi apa lagi? Kalau contoh rumah kita ada kucing, bunyi kucing ataupun bunyi anjing. Okay, jadi menggunakan telinga, kita boleh dengar bunyi-bunyi yang haiwan lakukan. Okey, contoh gambar yang kedua ni. Murid-murid ni sedang tepuk tangan. Jadi, menggunakan telinga, kita boleh dengar bunyi orang tepuk tangan. Cuba murid-murid tepuk tangan. Contoh kalau kita tepuk perlahan,
maka bunyinya perlahan yang kita dengar. Contohnya kalau kita tepuk kuat, maka kita dengar bunyi yang kuat. Okey, yang ketiga ialah apa ni? Sekarang ni kita selalu nampak van ni. Ini ialah ambulance. Okey, ambulance ada bunyi dia sendiri. Kuat, kadang-kadang kuat, kadang-kadang perlahan. Jadi guna telinga kita boleh dengar bunyi ambulans ni. Bunyi bomba, bunyi polis, bunyi kapal terbang, bunyi horn mak ayah, horn kereta, horn motor ayah kita. Semua kita boleh dengar guna telinga. Yang seterusnya ialah tangan. Okey, fungsi tangan ialah untuk memegang, menyentuh atau mengangkat barang. Contoh yang dalam gambar ni ialah seorang lelaki sedang mengangkat kotak. Dia tengah angkat kotak. Jadi kita guna tangan untuk angkat kotak. Okey, tengok contoh. Yang pertama, ada seorang budak perempuan ni, dia sedang pegang mangkuk makanan dia. Jadi kita guna tangan untuk memegang sesuatu. Contohnya, murid-murid nak ambil daripada meja dekat dapur, nak bawa pergi makan depan TV. Kita guna apa angkat tu? Kita guna tangan. Okey, yang kedua, gambar apa ni? Dia sedang susun. Maksudnya dia kemas mainan dia. Dia kutip mainan dia yang bersepah tadi, dia simpan dalam bekas. Ini ialah dia guna tangan. Jadi fungsi tangan ialah untuk mengangkat barang. Jadi murid-murid lepas mainan kat rumah bersepah, okey, ambil balik mainan tu, dah sudah main, ambil mainan tu, simpan balik tempat dia. Okey, yang terakhir ialah menulis. Okey, kita guna tangan untuk tulis, untuk lukis, untuk warna, kita guna tangan. Itulah fungsi tangan. Yang terakhir ialah kaki. Okey, kaki. Tengok gambar tu, okey, mereka sedang berlari, jogging lah. Sedang jogging. Okey, fungsi kaki adalah untuk berjalan, berlari dan bermain seperti menyepak bola dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama, ini ialah gambar orang sedang berjalan. Okey, contohnya petang-petang pergi taman, kita nak berjalan-jalan, nak hirup udara segar, asyik duduk dalam rumah saja. Jadi kita pun nak pergi taman jalan. Okey, jadi kita jalan tu kita guna kaki. Kadang-kadang ada orang jogging, kadang-kadang kita nak main lari-lari dalam rumah. Jadi kita main lari-lari tu, itu kita guna kaki. Okey. Okey, gambar yang kedua ni ialah budak perempuan ni dia sedang lompat. Jadi dia sedang lompat. Okey, cuba murid-murid lompat. Ya, kita guna kaki. Yang terakhir ni ialah murid ni sedang bermain bola dengan kawan-kawan dia. Jadi bila nak main bola, nak sepak bola, kita guna kaki. Contohnya kita nak main apa lagi? Kita nak main basikal. Kita nak kayuh basikal pun kita guna kaki. Okey, untuk sesi soal jawab ni, cikgu akan tanya soalan mudah. Lepas tu murid-murid boleh jawab. Ataupun boleh bercerita pada kakak, pada abang, pada ibu bapa. Okey, cuba murid-murid tengok. Ada apa dekat sekeliling sekarang ni? Sekarang ni ada apa? Contoh, depan cikgu sekarang ni ada meja. Jadi depan murid-murid ada apa? Ada laptop ke? Ada makanan ke? Ada TV ke? Ada apa? Cuba cerita. Ataupun cuba tunjuk ada apa? Ada TV. Ada apa? Ada tab. Ataupun ada buku, ada kertas. Okey, cuba dengar pula. Ada bunyi apa? Ada bunyi burung? Ataupun bunyi TV? Ataupun bunyi motor sebelah rumah? Bunyi apa? Okey. Okey, sekarang ni cuba pegang.
Pegang apa benda yang di sekeliling murid-murid. Contoh atas meja tu ada apa? Ada pencil box. Okay, cuba pegang pencil box. Ataupun sebelah tu ada apa? Ada pinggan. Pegang pinggan. Ataupun sebelah tu ada siapa? Ibu. Pegang ibu. Pegang ayah. Okey, boleh. Jadi semua yang kita buat tu, kita guna mata, telinga, tangan, kaki. Okey, cuba bau. Ada bau apa? Ada bau mak masak ke? Ataupun hari ni sampah tak kutip lagi dekat depan rumah tu, lori sampah tak ambil lagi. Ada bau busuk ke? Ataupun hari ni murid-murid pakai bedak yang wangi. Bau apa? Cuba bau. Semuanya kita guna anggota asas yang telah kita pelajari tadi. Untuk tugasan pada hari ini, cikgu akan bagi link nanti. Jadi murid-murid boleh jawab di link tersebut. Okey. Okey. Okey, ini adalah tugasan pada hari ini. Murid-murid padankan gambar anggota asas dengan fungsi dia. Okey, seperti mana yang kita telah belajar tadi. Okey, jadi murid-murid boleh jawab di pautan yang cikgu akan bagi nantilah. Okey, ini adalah lembaran kerja interaktif. Jadi tak perlu print pun. Okey, buat secara online saja. Okey, terima kasih murid-murid dan selamat mencuba. Assalamualaikum.